Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina al-karim, khatamil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, والتابعين والتابعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita masih lagi dapat sama-sama berkumpul pada malam ini untuk kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini, yang mana malam ini kita akan masuk berkenaan dengan tafsir ayat-ayat hukum melalui pembacaan kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ulama besar yang masih lagi hidup tapi sudah uzur umur 80-an di Syria, dan beliau merupakan ketua Kesatuan Ulama di negara Syria. Dan alhamdulillah kita sudah pun selesai satu fokus perbincangan dan kita telah pun memasuki perbincangan yang ketujuh. Jadi kalau ada siapa-siapa yang terlepas begini, boleh tengoklah kat YouTube dalam kuliah maghrib surah Nurul Ikhlas tidak. Jadi setidak-tidaknya dapat revision, murajaah, ataupun kita tak terlepas sebab kita ambil ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim yang ada perbahasan hukum hakam dari sudut fiqh dia. Sebab itu dipanggil tafsir ayat-ayat hukum. Mudah-mudahan dia menjadi panduan dalam kita nak melakukan amali kita selaku kehidupan seorang yang muslim. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, malam ini pun sebenarnya bermulalah kita kata cuti persekolahan. Cuti persekolahan sudah pun bermula. Jadi masing-masing kita jadualkan di mana kita nak menyibukkan atau sibukkan anak-anak kita. Kalau masih lagi ada anak-anak yang sekolah lah, agar cuti yang seminggu lebih ini mereka dimanfaatkan dengan perkara-perkara yang baik. Sebab apa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala kata apa? Satu pesanan terhadap kita berkenaan dengan masa yang lapang. Al-Imam Asy-Syafi'i kata apa? Nafsuka illam tashghalha bil-ta'ah syagalatka bil-ma'siyah. Illam tashghalha bil-ta'ah syagalatka bil-ma'siyah ataupun bil batilah. Jiwa kamu, sekiranya kamu tidak sibukkan jiwa kamu dengan perkara-perkara yang manfaat ataupun dengan perkara-perkara yang boleh mendatangkan ketaatan kepada Allah, maka jiwa kamu itu yang akan menyibukkan kamu dengan perkara-perkara yang batil ataupun maksiat. Jadi sebab itu susun jadual anak-anak kita yang masih ada di sekolah, walaupun cuti seminggu lebih, tapi pastikan adanya program-program dan perkara-perkara yang mana mereka boleh mendapat input apatah lagi dalam nak menambahkan kefahaman di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu mukadimah lah sebab kita kata dah mula start cuti sekolah. Itu boleh tidak sekolah jelah, yang tak sekolah tetap kerja. Kita kata itu sekolah jelah. Baik, muhadarah ataupun kita panggil perbahasan yang ketujuh dalam kitab ini, iaitulah berkenaan dengan ibahatul thayyibat wa tahrimul khaba'ith, pengharusan perkara-perkara yang baik-baik, makanan, rezeki yang baik-baik, dan pengharaman perkara-perkara yang keji, makanan yang keji, kelakuan yang keji sebagainya.
Ini boleh kita lihat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Kita masih lagi di surah yang kedua, iaitu surah Al-Baqarah, pada ayat 172 dan 173. Kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaykumul maytata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghayra baghin wa la 'adin fala ithma alayhi innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul 'azim. Yang mana bermaksud wahai orang-orang yang beriman. Ini seruan daripada Allah kepada orang-orang yang beriman. Dengan sini, apabila Allah Ta'ala kata wahai orang-orang yang beriman, kita kena kata apa tuan-tuan? Kita kena kata dalam hati, ataupun dalam kita, kalau bukan dalam semayang lah, di luar semayang kita boleh kata sami'na wa ata'na. Sebab dalam ayat Quran yang lain Allah Ta'ala kata apa? وَمَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. Tidak ada perkataan yang muncul daripada orang-orang yang beriman apabila diserukan kepada Allah dan Rasul untuk berhukum dengan apa yang diperintahkan, mereka akan berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami pasti patuh. Sebab itu tuan-tuan, bila kita dengar ayat Quran ya ayyuhalladzina amanu, hati kita sami'na wa ata'na, kami dengar, kami pasti patuh, confirm je lah. Sebab kita nak jadi orang beriman, tak ada kata lain dah. Kalau tiba-tiba ya ayyuhalladzina amanu, tunggu, perintah apa ni? Senang kita buat, susah kita tinggal. Tak jadi tuan-tuan. Allah Ta'ala beritahu dah dalam ayat yang lain. Tak jadi ya ayyuhalladzina amanu, relevan tak relevan? Dia terus sami'na wa ata'na, antara yang diajarkan. Apa yang Allah Ta'ala nak perintahkan kepada kita dalam nak uji keimanan kita? Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah daripada benda-benda yang baik, daripada apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Jadi perintah Allah dalam ayat ini nak suruh kita cari rezeki dan kita makan rezeki yang baik-baik. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah terhadap rezeki yang telah dikurniakan oleh Allah tersebut. Sesungguhnya kamu kepada Allah, kamu hendaklah mengabdikan diri. Hanya saja yang diharamkan ke atas kamu, makan yang baik-baik, perintah suruh. Kemudian ada perintah larangan, apa benda diharamkan, ditegah, tak boleh buat juga dosa, dikira maksiat kepada Allah. Apa benda? Al-maitah, iaitulah bangkai tak boleh. Waddam, iaitulah darah. Walahmal khinzir, daging khinzir, termasuklah segala kaitan. Cuma disebut daging sebab ulama kata kebiasaannya merujuk kepada makan, sebab dalam isu makan. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa sahaja haiwan-haiwan yang dikorbankan, disembelihkan untuk penyembahan berhala. Maka barang siapa dalam keadaan terdesak, faman turra, dalam keadaan terdesak, dia darurat, dalam keadaan terdesak, kemudian dia dalam keadaan terdesak, dia tidak melampaui batas dan dia tidak mengulangi perbuatan haram dalam keadaan terdesak tersebut, dia makan sekadar pada untuk melepaskan daripada darurah itu saja, fala ithma alaih, maka tak ada dosa bagi dia. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Allah Maha Pengasihani. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, firman Allah dalam dua ayat ini, 172 dan 173 surah Al-Baqarah,
menjelaskan kepada kita perihal tentang pemakanan, perihal tentang pemakanan. Rezeki yang mesti kita cari iaitulah rezeki yang baik-baik sahaja. Adapun benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia jelas perkara tersebut kerana ia adalah perkara yang kotor dan perkara yang keji serta perkara yang jijik. Maka nak selamatkan manusia ini daripada terkena penyakit dan apa sahaja yang boleh mendatangkan mudarat, risiko dalam kehidupan manusia tadi telah pun ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala memberikan perkara yang ketiga, iaitulah dalam keadaan darurat, maka di sana ada pengecualian situasi khas terhadap orang yang dalam keadaan darurat. Dan dalam keadaan situasi darurat ketika itu sahaja, maka dibolehkan dimakan perkara yang hukum asalnya haram, tetapi dengan syarat dia tidak melampaui batas dan dia tidak mengulangi makan benda yang haram pada dalam keadaan situasi dan tak darurat dah pula. Maka Allah Ta'ala beritahu. Jadi di sini ada 3 perkara, iaitulah makan benda yang baik, dan kedua, jangan makan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga dalam perihal berkenaan dengan kita kata darurat. Jadi makan yang baik-baik dengan kita meninggalkan perkara yang haram ini, tuan-tuan, ada disebutkan di dalam kitab Dr. Yusuf Al-Qaradawi, iaitulah Al-Halal wal-Haramu fil Islam. Halal dan haram di dalam Islam. Kat sini saya tak pasti ada orang tetap mengajar, tapi saya bawa kitab tu ke 3 tempat saya bawa kita baca 3 tempat Antara prinsip halal dan haram ada 11 prinsip yang disusunkan. 11 prinsip halal dan haram di dalam Islam yang kita kena pegang sungguh-sungguh. Di antaranya antara prinsip-prinsip yang ada tersebut, iaitulah kita mesti mencari yang halal sahaja. Tak boleh cari yang haram. Sebab apa? Sebab yang diharuskan di dalam Islam adalah yang halal sahaja. Andai kita mencari juga perkara yang haram dengan sengaja, maka seolah-olah sebenarnya kita telah mencabar Allah Subhanahu wa taala dari sudut kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab apa yang Allah Ta'ala haramkan tersebut, prinsip yang kita kena pegang, ia adalah mendatangkan mudarat kepada kehidupan manusia. Sebab Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada mana-mana makhluk, akan tapi makhluk yang berkehendak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka andai makhluk tadi makan benda yang haram, Allah Ta'ala tak sakit pun. Manusia yang sakit, kena penyakit, kena virus sebagainya, Allah Ta'ala tak ada benda. Andai manusia tak makan, manusia jaga kesihatan, yang sihatnya manusia, Allah Ta'ala tak ada benda. Sebab Allah Ta'ala ghaniyun, sifat dia maha kaya, iaitulah tidak berhajat kepada mana-mana makhluk. Tapi makhluk ini yang berhajat kepada Allah. Maka di antara penentuan halal dan haram yang telah disebutkan di dalam Al-Quran ataupun melalui wahyu yang disampaikan ke atas Nabi Muhammad berdasarkan sunnah Nabi SAW, nak menunjukkan kebijaksanaan Allah dalam nak mengklasifikasikan mana benda yang boleh, mana benda yang tak boleh. Andai manusia juga nak cari benda yang haram kerana bagi dia perkara tersebut adalah lebih baik bagi dia, sedangkan bagi Allah itu tak baik untuk manusia, maka dia telah mencabar kebijaksanaan Allah. Maka bagaimanakah akidah umat Islam ketika itu dalam menafikan Al-Hakim, sifat bijaksana, maha bijaksana bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang menjadi masalah. Walaupun tindakan nampak tindakan biasa, tapi sebenarnya secara tak langsung dia menafikan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak percaya terhadap kita kata Asma'ullah Al-Husna, sifat-sifat Allah yang baik, yang mulia ini dalam nak memacu kehidupan manusia tersebut. Sebab itu kita kata prinsip-prinsip ada 11 prinsip. 11 ni prinsip, tuan-tuan. Saya baca kitab tu, satu prinsip, satu pertemuan. Kena pula 3 surau, satu masjid, 2 surau. Semua tu sebulan sekali, 11 bulan baru habis. Itu pun tak berhenti sebab Ramadan berhenti pula, tajuk khusus, betul tak? 11 bulan, setahun je untuk prinsip. Tak masuk isu-isu lain. Saya kata tak ada masalah, isu-isu lain mudah. Prinsip tu yang kena pegang. Dan di antara 11 prinsip tersebut, tuan-tuan, perkara darurah adalah perkara yang ke-11 akhir sekali. Dalam ayat ini pun Allah Ta'ala cerita dahulu apa hukum asal cari benda yang halal,
jauhi benda yang haram, andai terdesak, akhir. Kita kadang-kadang zaman sekarang ni senang tuan-tuan, sikit-sikit darurah, sikit-sikit darurah dulu. Seumpama gini lah kita kata analogi. Datang ke kedai, orang pun hidang, bang nak makan khinzir panggang ke khinzir goreng? Dia hidang khinzir dulu. Hidanglah dulu ayam ke, ikan ke, angsa ke, benda yang halal banyak. Hidang dulu yang halal, andai dah habis tak ke dah, tak ada langsung dan tak ada makanan, melainkan khinzir je boleh makan, tak ada benda yang lain dah, darurah. Kalau tak makan tak mati semua, kita kata, barulah dihidangkan. Ini datang-datang terus hidang khinzir. Darurah bukan hidangan pertama tuan-tuan. Darurah disebut famani turrah, benda yang terdesak. Sebab itu 11 yang ke-11 tu barulah perkara darurah. Ini kita dalam kehidupan antara kita ke akhir zaman ni, antara fitnahnya mudah sangat kita hidang darurah kepada orang. Sikit-sikit darurah, ustaz, dah cuba belum cari yang halal? Tak cuba lagi. Dah cuba belum ikhtiar, usaha merancang benda yang halal? Tak cuba lagi, darurah. Sikit-sikit darurah. Maka perkara tadi seolah-olah kita kata memusnahkan disiplin di dalam agama tersebut. Allah Ta'ala susah cantik dalam nak menyatakan bagaimana disiplin agama. Bukan kita kata sampai nak menghancurkan manusia, sampai satu tahap yang kritikal. Allah Ta'ala maha bijaksana, dia juga memperkelaluan. Tapi adalah beberapa syarat yang telah disebutkan tadi, ghairu baghin wala 'adin. Nanti kita masuk dalam perbincangan hukum darurah nanti. Ada 4 hingga 5 syarat, barulah darurah tadi terpakai. Kalau tak dinamakan darurah tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam 2 ayat ini menyuruh hamba-Nya, sama ada kita kata rasul dan juga kita kata manusia biasa. Sebab apa? Sebab perkara ini dalam nak menunjukkan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang mana Allah bersifat maha pemurah dan Allah bersifat maha penyayang. Allah bagi rezeki kepada kita, pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Muslim pun dapat, yang non-muslim kafir pun dapat. Muslim pun boleh makan lazat-lazat, yang non-muslim pun dapat juga makan lazat-lazat. Tapi kasihnya Allah Ta'ala telah asingkan, telah kita kata membuat satu garis panduan, yang halal saja boleh makan, yang haram tak boleh makan. Kerana Allah kasih, tidak mau kita sakit dan kita terkena apa-apa risiko yang mendatang hasil daripada pemakanan kita tadi. Itu pun kadang-kadang kita pun masih lagi tak jaga makan, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab satu dalam nasihat, satu makanan apa yang kita makan. Apa yang kita makan itu satu yang paling kita kena jagalah, halal dan haram dia. Yang kedua ditunjukkan oleh Nabi SAW bagaimana cara pemakanan. Tadi apa makanan, itu dah betul dah tu, kita cari dah. Alhamdulillah, kita insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu daya dan beri istiqamah. Kita cari apa yang makan itu, apa yang halal. Tapi kadang-kadang kenapa sakit juga, tuan-tuan? Sebab cara pemakanan tak betul. Nah, kita pun tengok kita makan kurma, makan tak kurma? Makan. Nabi pun makan kurma, Nabi makan, Nabi sihat. Kurma banyak, kita kata dia punya fadilat dia, dia punya apa kelebihan dia. Tapi kita sakit juga, khasiat dia. Tapi kita sakit juga. Nabi makan kambing, kita kambing paling pulun sekali. Nabi guna minyak zaitun, kita pun guna minyak zaitun. Tapi kenapa sakit juga? Sebab kita makan apa, baru separuh lagi bagaimana cara pemakanan. Nabi makan sikit, kita sikit-sikit makan. Memanglah sakit, tuan-tuan. Nabi makan sikit, kita sikit-sikit makan. Nabi makan bila lapar, betis dah kenyang. Kita makan bila terliur, betis lepas sendawa. Itu pun 3 kali. Jadi walaupun pagi dan malam kita makan kurma ajwaf, tuan-tuan, tapi cara pemakanan tak ikut, maka di situ boleh mengundang risiko. Dan juga kita kata dari sudut kesihatan tadi boleh terdedah kepada penyakit-penyakit dan sebagainya. Jadi itu. Jadi dalam bab ini Allah Ta'ala terangkan apa. Sebab itu asas dia yang pertama. Kemudian cara tadi kita tengok pada sunnah Nabi itulah. Sebab itu kita kata beza, jangan kita kata apa, dia kena dua-dua sekali. Kombinasi di antara dua perkara tersebut, insya-Allah ditambah lagi dengan kita kesihatan berpeluh apa sebagainya. Sebab Nabi juga adalah orang yang beriadah. Para sahabat orang beriadah. Masakan tidak Nabi nak berperang, angkat pedang, naik kuda. Sayyidina Ali sahabat yang paling laju sekali dalam naik kuda. Tapi Sayyidina Ali kata apa? Laju-laju aku pun lagi laju Nabi SAW. Jadi benda tadi menunjuk sihat dari sudut riadah dan sebagainya.
Jadi tuan-tuan, dalam ayat ini kalau tengok dalam kitab ini tidak ada diterangkan berkenaan dengan sebab nuzul. Sebab nuzulnya tak ada. Maksudnya tidak ada sebab nuzul yang secara khusus. Mungkin dia adalah sebagai satu penyataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan ke atas Nabi dalam nak menerangkan secara asas. Berbanding berbeza dengan ayat-ayat yang kita baca sebelum ini, ada sebab khusus. Seumpama pasal sihir, sebab orang Yahudi tipu. Dalam Taurat, dia kata, Taurat kata Nabi Sulaiman itu kufur sebab belajar sihir. Maka turunlah ayat dalam nak membersihkan Nabi Sulaiman. Berkenaan dengan pertukaran kiblat, maka turunnya kita kata sebab ada sebab turunnya ayat, sebab akan ada orang-orang Yahudi ini nak mengejek-ngejek umat Islam dalam pertukaran kiblat. Maka Allah Ta'ala beritahu siap-siap awal supaya Nabi tadi kita rasa kuat keyakinan dia dalam nak berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang perangai dia ini bermasalah. Jadi ada dalam ni tak ada. Sebab apa? Dia sebab berbentuk umum. Tidak ada kita kata benda yang khusus tadi. Cuma kita kata sebab yang umum adalah sebab Islam itu adalah agama yang sempurna. Dari sudut ibadahnya pun dia, dari sudut makanan pun dia, pakaian pun dia, pernikahan pun dia, pengurusan pun dia, pentadbiran pun dia, semua adalah kita kata Islam sempurna. Maka diturunkan ayat tadi dalam nak menyatakan kesempurnaan Islam tersebut. Umar Ibn Abdul Aziz kata apa? Dalam nak cari makanan apa yang halal tadi, bukan sekadar apa yang halal, tapi cara bagaimana menghasilkan tadi juga mesti halal. Kita makan benda yang halal, apa halal, makanan tadi halal, itu satu. Tapi cara mendapatkan benda yang halal tadi, cara mendapatkan rezeki tadi pun mesti pastikan dia adalah cara yang halal. So, umpama kita kata nak makan nasi, tapi nasi itu halal, cuma kita ambil secara curi. Kita dimakan kat kedai, tak dibayar, kenyang, kita belah gitu ya. Tak jadi haram, walaupun nasi itu adalah halal, tapi tindakan tadi haram. Maka dia telah menyebabkan rezeki tadi dipengaruhi dengan perkara haram. Jadi dua-dua kena ingat. Apa makanan tadi halal, dan tindakan al-kasbu, usaha dalam nak dapatkan rezeki tadi juga mesti adalah halal. Sebab ini berkaitan dengan kita kata hubungan kita dengan Allah, yang mana Nabi SAW sebutkan antara masalah kenapa doa seseorang Islam itu, dia berdoa kepada Allah tapi doanya tak dimakbulkan oleh Allah. Bukan Allah Ta'ala ganti yang dengan benda lain, bukan Allah Ta'ala tangguhkan ke akhirat, tak terima terus. Kalau Allah Ta'ala tangguh untuk balas ke akhirat, tak apa lagi, Alhamdulillah, maksudnya Allah Ta'ala terima, cuma Allah Ta'ala simpan ke akhirat. Mungkin juga Allah Ta'ala ganti dengan benda yang lebih kita perlu sebenarnya, berbanding dengan benda yang kita nak. Kita nak A, Allah Ta'ala bagi B. Allah Ta'ala bagi juga, tapi ini Allah Ta'ala tolak terus. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis, hadis sahih. Kalau kita tengok Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi, 42 hadis sebenarnya, maka ada disebutkan. Itulah Nabi SAW sebut satu gambaran seorang lelaki yang dalam keadaan musafir, perjalanan jauh. Sebab apa Nabi sebut gambaran tersebut? Sebab dalam hadis yang lain, di antara doa yang diterima oleh Allah, iaitulah orang dalam keadaan bermusafir. Jadi Nabi dah sebut ada seorang ni, dia dalam kelompok doa dia dimakbulkan oleh Allah. Lepas itu pula nak kata musafir itu musafir yang cukup panjang, dan kita kata permusafiran yang dahsyat, asy'atha akbar, sampai rambut dia kusumasan, baju dia pun kita kata sampai kotor lah. Sebab dalam keadaan musafir yang jalan jauh, dalam keadaan teknologi ataupun kita kata kemajuan padang pasir dululah, tak seumpama sekarang. Maka kita kata menyebabkan jalan, nak kata orang tadi musafir sungguh. Yamuddu yadayhi ila sama, dia nak doa pada Allah, dia yamuddu, memanjangkan tangan dia ke atas langit. Yang kedua, dia doa sungguh-sungguh. Satu dalam keadaan musafir, yang kedua dia doa sungguh-sungguh. Kita hari ini doa tangan letak kat paha, betul tak? Sebab apa tanya asal doa tangan kat paha je? Rahmat Allah berat sangat, ustaz nak angkat. Itu yang tangan kat paha tu, doa pun tak sungguh mana dah. Doa pun tak sungguh mana, macam nak tanak je kita kata. Allah Ta'ala nak tahu kesungguhan tadi. Jadi lakinya ada dua ciri. Satu dalam musafir, Nabi sebut dalam hadis yang lain, doa dulu. Yang kedua, dia bersungguh-sungguh. Bila sungguh-sungguh, Nabi sebut dalam hadis lain, innallaha ahabba ahad, innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan ayyizqinah. Sesungguhnya Allah menyukai seseorang kalangan kamu apabila dia melakukan suatu pekerjaan, dia bersungguh-sungguh. Maka dia ada dua ciri.
yang mana memungkinkan terus dia boleh dapat makbul daripada Allah Subhanahu wa taala doa yang diminta. Ya Rabb, ya Rabb, dia doa. Tapi Nabi kata, wa mat'amu haramun, makanan dia haram. Wa mashrabu haramun, minuman dia haram. Wa malbasu haramun, dia pakai pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dia dibesarkan dengan benda-benda yang haram. Fa anna yustajabulah, macam mana Allah Ta'ala nak makbulkan doa dia? Dua ciri dia ada, tuan-tuan. Dua ciri itu Nabi sebut dalam hadis. Nabi sebut tak dimungkiri janji, sebab Nabi sebut bukan macam kita. Tapi walaupun ada disebutkan, tapi ada hadis yang lain menyekat. Andai perkara tersebut tetap bercanggah dengan syarak, tak boleh dapat. Tak di-endorse juga. Malaikat tak endorse nak bawa ke Allah, Allah Ta'ala tak setuju nak makbulkan. Maka menunjukkan pentingnya soal pemakanan ni, tuan-tuan. Dan dikatakan haram sama ada makanan itu haram zat dia ataupun punca yang dapat tadi daripada jalan yang haram, rasuah, daripada jalan yang kita kata riba, daripada rajin penipuan dan sebagainya. Maka walaupun zat makanan itu, rezeki itu atau makanan minuman itu adalah halal, tapi punca daripadanya adalah haram, maka dia akan menyebabkan, mempengaruhi makanan tersebut. Maka ini yang perlu diperjelaskan. Maka makanan yang halal itu Allah Ta'ala tak sebut secara kita kata terperinci. Sebab apa? Memang sifat Islam, Allah Ta'ala bagi panduan benda yang halal secara umum. Adapun benda-benda yang haram Allah Ta'ala sebut secara perinci. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, wa qad fassala lakum ma harrama alaikum, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah memperincikan ke atas kamu apa yang diharamkan ke atas kamu. Maka benda haram diperincikan, benda yang halal diluaskan. Sebab apa? Sebab benda yang haram adalah sedikit sahaja berbanding benda yang halal. Banyak. Allah Ta'ala haramkan arak, dalam masa yang sama minuman yang halal cukup banyak. Air jagung, air soya, air cincau, air cendol. Kalau balik Kuala Selangor tu, cendol bakar, cendol Burhan, cendol Batu Sembilan, cendol Atok, cendol, banyak betul cendol kita makan tu sampai nak muntah. Lalu Kuala Selangor sampai ke Sungai Besar, mula cendol bakar, memang sampai drive-thru pun ada kita kata. Sekarang Karipap Gergasi pun banyak cendol dia, cendol Atok, cendol Raja, cendol Burhan, cendol Batu Sembilan, sampai saya pun hafal. Tapi yang kita makan dua je lah, sama ada cendol bakar atau cendol Burhan. Bukan kempen nak jadi duta mana-mana pun. Sebab testingan dia tu biasa yang tu sedap. Tak apalah. Makanan yang halal punya banyak. Allah Ta'ala haram sikit. Allah Ta'ala haramkan khinzir, termasuklah anjing yang mughallazah. Khinzir sebab disebut khinzir sebab dia lebih dahsyat pengharamannya. Maka yang lain punya banyak lagi boleh makan. Lembu, kerbau, biri-biri, kambing, apa lagi kita kata, apa lagi namanya, itik, sebagainya, ayam kita kata. Banyak lagi benda yang halal. Allah uji sikit je. Sebab apa? Allah Ta'ala bukan nak seksa manusia, tapi kita kena ingat prinsip halal dan haram. Allah Ta'ala haramkan satu perkara sebab Allah Ta'ala sayang kepada kita. Kalau mak tak bagi kita main pisau, bukan sebab mak tak nak bagi kita pandai jadi chef masih kecil, tapi sebab risau kita akan terluka sebab kita tak pandai nak menggunakan peralatan yang tajam tadi. Maka kalaulah kasih seorang ibu itu, apatah lagi kasih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatasi daripada kasih segala makhluk tadi. Maka itu yang kita kena yakin tadi. Maka dalam ayat ini disebutkan 4 perkara yang diharamkan secara terperinci, iaitulah bangkai. Maka bangkai ini benda yang haiwan yang mati tanpa disembelih, maka itu dinamakan bangkai. Mati tanpa disembelih, maka dinamakan bangkai. Mati dalam keadaan kita nak makan kambing, ambil kayu golf, kayu baseball, kita ketuk kepala dia, ketuk mati dah. Maka bangkai dah jadi dia. Ataupun dalam keadaan kita lembu, nak makan lembu, kita pun biar lembu, kita biarkan lembu jalan tengah jalan, kita ambil traktor, langkah lembu tu dengan lori besar, mati senang. Bangkai. Maka bangkai itu adalah benda yang kita kata yang mati dalam keadaan tidak disembelih secara syariah dia tersebut, maka jadilah bangkai. Dalam ayat yang lain ada dinyatakan mati sebab kena tanduk, mati sebab jatuh daripada gunung
terbunuh, mati sebab lemas jatuh dalam air. Apa sahaja haiwan-haiwan yang asalnya kalau disembelih boleh makan, tapi dia tak disembelih, mati bukan sebab sembelih, maka dia kata haram untuk dimakan, sudah menjadi bangkai. Cuma bangkai di sini maka ada, dia kata dua perkara yang tak termasuk dalam bangkai, iaitulah yang kita kata ikan dan juga belalang, serta kita kata yang itu kalau bangkai. Kalau yang darahnya hati dan juga limpa, sebab dia ikut dari sudut ni, darah juga adalah haram, tapi hati daripada kita kata darah dan limpa juga, tetapi dia tidak diharamkan. Sebab ada hadis Nabi SAW yang mengkhususkan tentang perkara ini adalah halal, iaitulah Nabi SAW bersabda, uhilla lana maitatani wa damani, dihalalkan bagi kami akan dua bangkai dan dua darah. Apa benda perkara tersebut? As-samaku wal jaradu, ikan dan juga kita kata belalang. Dan kemudian wal kibdu wat tahalu, iaitulah hati dan juga kita kata limpa. Hadis ini hadis yang sahih, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan Ad-Darqutni. Iaitulah ni diasingkan. Secara umum je, apa sahaja haiwan yang mati tanpa disembelih maka dikira bangkai. Dan haiwan yang disembelih ni tuan-tuan, secara automatik dia, iaitulah mestilah haiwan darat. Haiwan yang kita kata haiwan laut, maka dia adalah halal kesemuanya. Yang mana Nabi SAW sebut tentang haiwan yang hidup di dalam laut, dalam air semua, maka Nabi kata huwa tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, air dia bersih, boleh ambil wudu. Apa sahaja benda yang ada dalam dia juga adalah kita kata halal. Yang jadi haram, kenapa haiwan-haiwan sungai ataupun haiwan yang laut dalam air dia jadi haram? Apabila apa? Apabila kita yakin uji kaji dibuat memang dia membawa racun. Ikan yang ada racun, benda-benda yang ada racun, kalau kita makan boleh mati? Tak boleh lah. Sebab hadis yang lain menafikan la darara wa la dirar, maka jangan kamu datangkan mudarat atau balas mudarat. Maka racun tadi datang mudarat, yakin haiwan dalam air tadi ada racun, tak boleh makan. Bukan sebab dia haiwan air, bukan sebab dia tak sembelih, tapi sebab mudarat racun tadi. Ataupun kita kata benda tadi adalah benda yang dia kena mati sebab toksik, sebab apa, racun sebagainya timbul, kita kata, maka ada terkena pengaruh kimia ke toksik ke apa masuk dalam tu, dipastikan memang kita kata boleh membuat mudarat, maka tak boleh makan. Tapi kalau ikut hukum asal boleh, walaupun kita jumpa ikan yang terdampar di mana di atas laut boleh makan. Sebab seorang sahabat Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, bahawasanya dia bersama-sama dengan Abu Ubaidah bin Jarrah satu hari berjalan kat tepi kusa pantai jauh pergi melancong, tiba-tiba tengok ada kita kata ikan yu. Kalau ikut terjemahan dalam halal haram, ikan yu, ikan jos lah, tapi yang bukan ikan yu. Maka di dalam keadaan Jabir kata boleh makan, Abu Ubaidah bin Jarrah kata tak boleh makan, dibangkai, dah mati dah. Maka dalam keadaan tersebut, akhir sekali dia tahan diri dalam keadaan lapar, makan, sebab menganggap itu adalah darurat, sebab tak ada makanan lain lah. Tak boleh nak usaha dan lain, tak ada tu makan. Bila makan tadi, dia balik ke Madinah, dia bertanya kepada Nabi SAW bagaimana perihal tersebut. Nabi kata makan je dah, kamu ada buat sikit tak? Dia ada kata ada bahan sikit, bawa ke Nabi, Nabi makan, menunjukkan itu adalah halal. Yang mana pengecualian tadi dalam haiwan-haiwan yang lautan atau haiwan-haiwan dalam air. Adapun haiwan yang di darat, maka kes dia kena sembelih, dia kena sembelih, kita kata. Itu pun kita kata dalam ayat yang lain, seandainya haiwan tadi bukan makan dalam keadaan mencengkam ataupun makan dalam keadaan kita kata menyambar tadi. Kalau harimau sembelih setara kepala pun tak boleh makan, tuan-tuan. Benda yang ada tarik, kita kata makan sebab tarik. Harimau singa tak boleh makan, kita kata kita kata sebab dia kira makan dalam keadaan itu, dengan cangkir apa tarik dia tersebut. Haiwan-haiwan yang kita kata ternakan lah, mudah, haiwan-haiwan ternakan. Adapun haiwan-haiwan yang lain, maka ada perbincangan khilaf ulama lah, kita kata. Sebagaimana tidak ada nampak dia makan menyambar ataupun makan dalam keadaan gigi taring. Seumpama zirafah. Zirafah ni makan daun je, tuan-tuan, dia tak ada taring dan dia pun tak menyambar. Tapi kita kata khilaf ulama. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Tapi kita pun tak ada bincang, sebab kita pun tak cari zirafah kat sini. Kita tengok keadaan setempat. Kalau tempat orang makan, kita makan. Kalau tempat tak
sekarang kan tak makan lah, sebab kita banyak lagi makanan yang lain. Tapi dia khilaf. Jadi benda-benda itu sebab apa? Sebab dalam hadis, dalam Quran tak sebut secara direct. Yang disebut secara direct dalam ayat yang lain, iaitulah makanan yang mana haiwan yang tarik dan juga makan mencekam. Itu tak boleh. Kalau yang lain pada itu maka tak ada masalah, tapi dia kena sembelih. Kena sembelih tadi. Maka dalam keadaan itu, maka kita kena ingatlah, sembelih tadi kena pastikan urat ini adalah terputus. Supaya apa? Hikmah dia, sebab darah ini ejen pembawa sesuatu. Kita boleh berlakunya penyakit sebab pemindahan darah, betul tak? Sebab pindah darah je boleh kita kata penyakit. Jadi darah tadi dia akan putus dua urat ini. Kita akan lihat, dia akan kita kata darah sebagainya. Maka darah itu adalah darah yang pekat, menunjukkan dia adalah nak dibersihkan perkara tersebut. Maka kena sembelih tadi itulah. Maka ini yang ditetapkan di dalam syariat Islam itu. Yang kedua, berkenaan dengan darah. Darah ini adalah juga najis. Maka tak boleh, melainkan kita kata hati dan juga limbur. Cuma darah ini ada disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, iaitu Allah Taala kata apa? Au damam masfuhan au lahma khinzir au damam masfuhan, dalam surah Al-An'am ayat 145, iaitu darah yang mengalir. Darah yang mengalir mencurah-curah itu kita kata yang najis. Dan mana itu pun kalau banyak, kalau darah yang sikit-sikit, contoh kita luka kan, darah sikit, terkena baju sikit dia, tompok-tompok dia, maka kita kata perbincangan fiqah, kalau tak banyak tak banyak ikut uruf, maka dia tidak menjadi najis, sah sembahyang kita. Tapi kalau banyak, tuan-tuan, ikut uruf berbeza, maka dia kata tak boleh buat sembahyang. Sebab dikira kesan daripada darah tadi. Ustaz, nanah, cagu, yang ada cagu, yang ada nanah, ada darah, najis tak? Sah tak sembahyang? Memang tak boleh makan, tapi sah tak sembahyang? Sah. Sebab apa? Sebab dia bukan darah yang mengalir, dia beku kat situ. Kalau kita cocok mengalir, atau kita kena bersihkan, kita kena balut. Sebab dia khususkan dalam ayat yang lain, au damam masfuhan, iaitulah darah yang mengalir. Ada juga ustaz, darah kat daging kan, kita makan daging, kita masak daging kari apa sebagainya, kan ada darah juga keluar. Kita kata tak jadi najis. Sebab apa? Bukan darah, bukan kita pegang daging tu darah tu keluar dan ada darah kat situ je, dia punya urat-urat tu kan, bukan kita pegang darah keluar, jadi dia tak mengalir. Yang kedua, maka sebab perkara tersebut tak boleh nak dielakkan. Memang dalam daging banyak darah, tapi dengan syarat bila kita masak sesuatu daging tersebut, maka kuah yang kita masak tadi tidak dipengaruhi dengan warna darah dan tak rasa darah. Kita masak kari selalunya warna coklat kuning, betul tak? Tiba-tiba masak kari jadi warna merah, tak boleh dah lah, sebab dia kira darah. Dia darah, warna darah yang mempengaruhi. Ataupun kita masak sup dengan daging, tengok-tengok rasa sup, rasa darah, tak boleh dah lah. Sebab apa? Sebab rasa sudah dipengaruhi. Tapi kalau kita masak biasa sebagai dah kering gitu-gitu, tak ada rasa darah, tak ada warna darah, maka ia adalah perkara yang dihalalkan. Sebab memang daging dia ada tempat-tempat darah, tak boleh nak dielakkan, dipanggil umumul balwa. Dengan syarat bukan kita pegang daging tadi darah mengalir. Kalau darah mengalir, kita kena basuh sampai tak ada yang ada dalam tu untuk kita makan. Selagi mana kita punya warna tak berubah dan juga kita rasa-rasa dia tidak dipengaruhi oleh rasa darah, maka selesailah. Sebab ada juga orang tanya, saya dengar fiqh manhaji kat satu tempat, dia kata ustaz, ditanyalah soalan, ustaz, ada seorang ustaz tu kata pula, kalau kita makan kuah apa sebagainya yang mana masak daging, kuah tu pula kena kita punya baju tu tak boleh buat sembahyang. Saya kata susah benar gitu kan. Dia kata tak adalah sampai gitu, kita kata kan, tak adalah sampai, kalau macam tu makan pun tak boleh sebab dah kira najis. Tak ada macam itu, Islam tak susah macam itu. Dia ada letak dah kait-kait, dan kait-kait tadi bukan ulama mereka, berdasarkan kita kata ayat Allah Ta'ala yang lain yang mana dia mengkhususkan benda yang umum tadi, iaitulah audama masfuhan. Yang seterusnya adalah khinzir. Khinzir tersebut, maka khinzir walaupun dalam ayat Allah disebut lahma, kita kata daging khinzir, tapi yang dimasukkan oleh Allah mengikut perbahasan para ulama disebutkan daging sebab ini dalam isu makan. Maka bila isu makan, ghalibnya kebiasaannya dia disebutlah benda yang orang makan, iaitulah daging. Benda-benda yang lain, lemak, khinzir dan sebagainya, tak boleh kita kata. Dalam mazhab Syafi'i memang semua tak boleh. Dalam satu mazhab ada dia kata boleh, bulu dia
Tapi kita kata terlampau minoriti lah, tak elok ataupun tak sesuai nak dibawa. Sebab majoriti ulama yang lain semua kata tak boleh juga. Bimbang-bimbang kita ambil benda yang terlampau bermudah-mudah, maka membuka jalan fitnah tadi. Kita ambil yang secara majoriti ulama kesemuanya memang tak boleh. Kita kata kuku khinzir ke, kita kata lemak khinzir ke dan sebagainya. Maka kalau disahkan daripada khinzir, maka tak boleh. Sebab khinzir adalah pengharamannya lebih dahsyat daripada anjing lagi. Maka disebutkan khinzir termasuklah sekali haiwan yang kita panggil anjing, tak boleh juga untuk dimakan. Yang seterusnya iaitulah haiwan-haiwan yang kita kata dikorbankan untuk sembahan selain daripada Allah. Walaupun haiwan tersebut disembelih cara syariah, disembelih lembu cara syariah, dia potong dua urat di sini, tengkok ni dia potong, tapi niat disembelih bukan untuk Allah tapi untuk berhala. Walaupun sudah kita kata penyembelihan secara syariah, tapi niat tadi ada bercampur aduk dengan akidah, maka tak boleh untuk dimakan. Sebab benda akidah Allah Ta'ala tegas. Allah Ta'ala tak panggil wahai manusia, Allah Ta'ala tak panggil wahai Bani Adam, Allah Ta'ala tak panggil dengan kita kata ungkapan-ungkapan yang lunak, tapi Allah Ta'ala panggil dengan ungkapan yang tegas, iaitu Allah Ta'ala kata apa? Qul ya ayyuhal kafirun, hey Muhammad, katakanlah hey kafir. Tegas ni Allah. Kalau yang lain, ya ayyuhan nas, wahai manusia, lunak sikit. Ya Bani Adam, qad anzalna ilaikum libasa, wahai anak cucu Adam, kami telah turunkan kepada kamu akan pakaian. Tadi lunak sikit, tapi dalam bab orang nak kompromi bab akidah, Allah Ta'ala kata qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah ya Muhammad kepada orang musyrikin tersebut, hey kafir. Itu bahasa ni dah. Kalau bahasa akademik, wahai non muslim, itu bahasa akademik. Tapi bahasa bahan, hey kafir. Sebab kafir. Akhir sekali, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamu, bagimu, no kompromi dalam akidah dan tauhid. Maka dalam tadi, walaupun kelakuan sahih kita kata sudah sembelih tadi, tapi sebab ada campur aduk dengan akidah, maka tak boleh makan. Tak boleh makan. Cuma jadi perbahasan ulama. Benda-benda yang kita kata kita ada kaitan tadi, makan tak boleh, tapi memanfaatkan benda lain boleh tak? Memanfaatkan untuk benda lain, bukan untuk makanan. Sebagai contoh kita kata hari tai pusam, pecah kelapa punya banyak, kan? Tai pusam upacara agama, tai pusam upacara agama. Dia bukan upacara biasa, upacara yang bersifat keagamaan. Adanya kita kata bab melibatkan tasyabuh dalam agama. Okay, tak bolehlah akidah dia. Jadi dipecahkan kelapa punya banyak sepanjang jalan. Banyak. Boleh tak kita nak ambil dalam nak buat benda lain? Bukan nak buat makan, buat benda lain. Maka di sini ada perbahasan khilaf ulama. Maka ulama yang kata boleh. Sebab apa? Sebab Nabi SAW apabila datang sahabat yang ditanya berkenaan dengan dia ada nampak haiwan yang dah jadi bangkai. Haiwan yang dah jadi bangkai ini semua perawi riwayat, melainkan Imam Ahmad je tak, Ibnu Majah tak riwayat, yang lain semua riwayat. Bangkai Nabi kata, kenapa kamu tak ambil kulit bangkai tadi, kamu sertu dia ataupun kamu samak dia, kamu manfaatkanlah. Haiwan bukan haiwan yang najis wala solah, haiwan yang asalnya okey. Lembu ke apa, tengok ada dalam keadaan mati jadi bangkai, kamu ambil, kamu sentuhlah. Bukankah, sahabat bertanya, bukankah dibangkai? Nabi pun kata, innama harrima biakliha, ia hanya diharamkan untuk makan. Ini ada pendapat yang kata boleh, tapi dengan syarat bukan untuk makan. Jumpa kita nampak lembu kena langgar dengan lori, terbiar kat tepi jalan, ambillah manfaat untuk kulit dia apa sebagainya, nak buat kompang kapi ikutlah, buat apa lah, tapi jangan makan. Maka ada juga ulama kata, maka kalau yang melibatkan akidah sungguh, kalau melibat akidah sungguh, maka tak boleh nak kita nak manfaatkan sekali, maka kita dikira najis belaka. Seumpama beginilah kita kata buah limau yang diletak kat tokong-tokong tu, berhala tu bukan boleh makan pun patong tu, kita pun ambil ambil dia makan tak boleh Jadi perkara tersebut kita kata ada ulama tak boleh langsung. Sebab kalaulah perkara tersebut jelas kepada untuk penyembahan berhala,
Tapi kalau bab tadi macam lembu yang dah dimati tadi, bangkai, dia tidak ada kaitan dengan akidah, maka daripada ulama yang membolehkan daripada membazir begitu saja, sebab dalam ayat Quran hanya sebut makan, maka boleh dimanfaatkan. Maka ini adalah khilaf, kita kata. Jadi tengok dalam keadaan mana yang lebih praktikal dalam kita nak sesuaikan. Andai kalau memang kita nampak lembu mati belaka, sampai 40 ekor mati, kena penyakit, mati belaka, sudah dikira membazir. Memang daging tak boleh makan, tapi mungkin ada tanduk dia boleh dimanfaatkan, dia boleh manfaatkan, maka itu adalah benda yang kita kata lebih elok daripada membiarkan membazir keseluruhan dia tersebut. Habislah perkara-perkara yang kita kata perkara yang haram tadi, maka jelas. Dan yang terakhir sekali, perbahasan berkenaan dengan darurah. Maka darurah ni tuan-tuan, bagaimana kita nak tahu perkara tersebut adalah darurah yang telah kita kata yang digaris ataupun diletakkan batasan di dalam Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala kata faman turra ghayra baghin wala adil fala ithma alaih. Siapa dalam keadaan terdesak, dan dalam keadaan terdesak maksudnya yang pertama, darurah yang berlaku bukan benda yang dirancang, perkara yang amrun tari'un, perkara pertama. So kalau kita kata apa, datang tiba-tiba dia pun ambil khinzir, dia makan. Apa? Nak praktik supaya apa? Nanti kalau lah berlaku darurah sungguh, tak geli nak makan khinzir. Nak praktik dulu. Tak boleh dirancang. Dia tiba-tiba amrun tari'un, datang habis makanan semua, tak ada apa. Tengok tengah pening kepala, nak makan apa, dah lapar sangat, gastrik sakit kepala, datang seekor khinzir buat muka mancur. Depan kita lah, kita pun terliur. Dan memang tak ada yang lain. Ada yang begitu, kita kata yang begitu syadid sangat, tapi tak betul juga ustaz. Selagi mana ada batu dan kayu dan pasir, kita kena makan. Susah gitu, makan batu tak mati. Dia kata selagi mana ada makan batu, kita kena makan batu. Batu tak maksud makan, tuan-tuan, tak capai maksud. Makan ni untuk capai menghilangkan lapar. Batu makan tak lapar, tuan-tuan, terus mati, terus lagi cepat ada lah. Kena faham maksud itu. Sebab itu Allah Ta'ala kata selagi mana ada pasir kat atas bumi, sebab pasir takkan habis. Allah Ta'ala cerita tak ada benda yang lain, ada dia khinzir. Bukan dia amrun tari'un, tiba-tiba habis. Kita dalam keadaan naik kapal karam, kita dalam masuk ke hutan, ke pulau, tak ada apa dah, tak ada apa, hanya tinggal benda-benda yang haram, tak ada apa dah, yang cek-cek tak ada sebagainya. Ke amrun tari'un, tiba-tiba bukan yang kita rancang. Yang kedua, mudaratnya itu adalah betul-betul mudarat yang diyakini. Maksudnya memang kita kata akan bawa mudarat. Tiba-tiba sakit perut, tak lapar sangat, barulah waktu itu boleh jadi. Tapi kalau masih gagah lagi, kena usaha dulu, cari dulu. Takut-takut ada kat curug-curug lain lagi ada jalan untuk dapat perkara yang halal. Maka diyakini perkara tersebut boleh mendatangkan mudarat. Dan yang ketiga, iaitulah kita kata apa? Maka kalaulah kita kata mesti diambil kira risiko besar dan risiko kecil. Risiko besar dan risiko kecil. Contoh, kalau kita makan risiko juga, sebab haram benda risiko. Tapi kalau sakit, mungkin sakit je lah, tak mati. Tapi kalau tak makan sebab dah berlaku darurah, jalan yang lain dah tak ada dah, boleh mati. Maka mati risiko yang besar, maka dibenarkan mengambil risiko yang kecil. Dalam keadaan dua syaratan tadi dah selesai, bagi nak mengelakkan berlakunya risiko yang besar. Dan keempat, bila dah berlaku darurah juga, 3 syarat tadi. Yang keempat, pastikan tuqaddar biqadriha, pada kadarnya sahaja. Kalau kita lapar, tuan-tuan, berlaku darurah 3 syarat tadi dah, kita pun dah tangkap khinzir, kita pun dah masak sikit, kita makan. Makan untuk tuqaddaru biqadriha, qadar nak menghilangkan risiko besar iaitu mati. Jangan pula dah tangkap khinzir, kita belah 4, buat lauk kari, lauk kita kata cili padi, makan 4 lauk siap terus, nak makan sampai pagi esok. Tak boleh kan? Masak untuk tuqaddaru biqadriha, ataupun makan untuk kadar itu saja, menghilangkan lapar. Sebab kita nak tolak risiko yang besar tadi, bukan sebab kita nak lebih. Kalau tak, wai wabarin, Allah Ta'ala kata apa? Jangan melampaui. Ini kita kata gastrik sikit, seekor khinzir ditelan, kenyang sampai 3 hari, tak boleh. Yang lebih daripada kenyang tu jadi haram. Yang makan untuk hilangkan lapar tu, untuk tampung kita punya tadi, itu kita kata dibenarkan pada konteks yang dinamakan
menyebabkan darurah tadi. Maka inilah 4 perkara yang ringkas dalam nak memahami darurah tadi. Yang paling kena faham, dia adalah berlaku famani turah, dalam keadaan terdesak, bukan dalam keadaan yang dirancang benda yang datang. Maka perkara tersebut maka barulah berlaku syarat kedua, ketiga, keempat. Secara ringkasnya lah, secara detailnya kita kata benda-benda detail tu tak apalah, ringkas 4 ni dalam nak memahami perkara darurah tadi. Maka saya kira sekadar tu sajalah untuk malam ni. Sekolah kita kata ringkas sebab berkenaan dengan makan dan minum sahaja. Lagipun kita pun dah mula cuti sekolah dah kan, jadi dah lama. Saya tak ada kaitan pun. Dan cuma nak kata apa, ini benda yang kita kata benda yang ringkas sebab benda yang selalu dah. Cuma kita nak bagi penekanan. Yang pertama, bila kita sebut rezeki yang halal, rezeki itu mesti halal, dan punca kita dapatkan rezeki tadi adalah mesti halal. Dan yang kedua, Allah Ta'ala sebut perkara yang halal dahulu sebab nak tegaskan kena cari benda yang halal. Dan disebutkan secara umum nak menyatakan benda yang halal banyak sangat. Allah Maha mengasihi hamba-hamba dia. Yang kedua, disebutkan perkara yang haram sebab memang perkara yang haram tadi mendatangkan mudarat kepada manusia. Dan disebut secara terperinci 4 perkara menunjukkan kepada kita benda yang diharamkan hanyalah sedikit berbanding benda yang halal. Dan yang terakhir iaitulah perkara darurah. Maka darurah ini menunjukkan kebijaksanaan Allah dalam nak meraihkan maslahat manusia, yang mana ada suatu ketika wallahu a'lam bila dan di mana kalau dah berlaku perkara yang dipanggil darurah tersebut, maka Islam membuka jalan pengecualian, tapi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Bukan kita hindarkan darurah awal-awal sekali, tapi darurah itu disebut selepas halal dan haram. Maksudnya selepas dah ada option yang lain yang halal yang untuk kita makan dah. Andai masih lagi ada, maka masih lagi belum mencapai maksud darurah di sisi agama Islam tersebut. Maka saya kira sekadar itu sajalah. Kalau ada soalan nak bincangkan, kalau ada, kalau tak ada kita pergi sekadar itu. Silakan Haji. Ustaz, dalam melaksanakan ibadah kurban yang dilaksanakan di seluruh masjid, biasanya buat secara gotong royong dengan arahan kepada yang menolong tu membahagian-bahagian daging tulang tu di tempat dihantar ke tempat perkumpulan untuk ditimbang, dikumpul dan dialihkan. Tapi di kalangan tu ada mungkin kawan dua yang ambil tangan itu bawa balik. Maknanya tidak melalui cara yang betul lah. Adakah daging itu dianggap boleh dimakan dan macam mana cara nak membaiki? Orang yang ambil tadi dikira mencuri lah sebab tanpa izin. Betul tak? Dia minta dengan izin tak? Tak, dia terambil je. Dia terambil dan ditahu tak sebab daging korban adalah hak milik, kita kata, orang yang masuk bahagian dan pengurusan. Jadi dibagi 1/3, 1/3, 1/3 mengikut fatwa mazhab Imam Syafi'i dalam pembahagian yang mudah. Maka kalau ada orang ambil tanpa izin daripada pihak pengurusan ataupun daripada mana-mana kita kata pemilik dia tadi, maka dia telah ambil tanpa izin. Maka benda yang ambil tanpa izin ini dipanggil mencuri lah. Maka perkara tersebut dia kena maklumkan. Dia ambil izin tak? Kalau kita pergi kat pusat zakat, kita main ambil je duit pusat zakat. Duit zakat untuk semua orang. Sama lah tu ambil daging, benda yang diambil tanpa izin. Benda yang diambil tanpa izin. Boleh tak ambil benda yang diambil tanpa izin? Tak boleh dah lah. Itu je jawapan dia. Sebab tu saya kata tak boleh. Sebab benda yang diambil tanpa izin adalah dikira dia kena maklum. Contoh, dia diketahui oleh wakil daripada pengurusan, dia dah tolong, dia dah minta izin, dia pun bagi, tak ada masalah, ambil dia tanpa izin. Maka tak boleh lah ya? Dia ambil izin lah. Tak ambil izin, dia kira mencuri lah tu. Quran diwakafkan, wakaf untuk semua orang, dia ambil pembalik rumah, boleh tak? Tak boleh. Walaupun atas kita kata tadi dia telah gunakan nama dari korban,
Ambil tanpa izin. Sebab daging izin tadi, daging korban dipecah ikut 3 hak orang tadi. Hak pengurusan, hak fakir miskin. Mana tahu dia tiba-tiba punya ambil hak pengurusan punya. Jadi dia telah ambil tanpa izin lah. Itu je jawapan dia. Jadi tak bolehlah kita kata, maka kalau orang yang berlaku juga selepas ini, dia kena maklumkan peringkat pengurusan. Memang berlaku kat tempat surau saya pun berlaku. Orang-orang datang last minute. Minta maaf saya kata kau sini, bukan orang warga negara Malaysia. Datang tu tiba-tiba dia lesak terus lah. Ekor, kulit, kepala. Dia ambil tanpa izin. Boleh lah. Maka bila ambil tanpa izin, maka perkara tersebut adalah haram di sisi syarak tadi. Mana boleh kita ambil duit tanpa izin, ambil barang, makanan tanpa izin dan sebagainya. Walaupun kita kata benda tadi dah sah. Sebab itu kita kata makanan tadi daging korban halal, punca ambil haram. Sebab itu kita kata makanan adalah halal, punca ambil haram. Punca ambil tadi haram. Sama lah kita kata dalam perkara-perkara tersebut. Wallahu a'lam. Ya. Orang apa? Belangkas. Belangkas tu apa yang saya pun tak tahu secara detail. Belangkas apa? Wallah, saya tak tahu. Saya tak tahu bentuk dia macam mana. Saya tak tahu kan. Tapi kalau haiwan itu dua alam tak boleh. Di dua alam ke tidak? Dua alam tak boleh dah. Benda dalam tak boleh. Macam kita kata penyu. Dia satu alam ke dua? Belangkas. Dia kira dua alam ni begini. Kalau dia tak duduk kat air, dalam masa jangka yang lama, duduk kat darat dalam masa jangka yang panjang, dia boleh mati. Itu maksudnya dia boleh hidup kat darat pun boleh. Kalau pun boleh. Itu dua alam. Dua alam dia boleh hidup kat darat boleh. Kalau pun boleh. Kalau dua alam tak boleh lah. Macam katak. Katak dua alam tak boleh. Dan dia ada racun. Penyu pun tak boleh. Walaupun telur penyu boleh. Penyu tak boleh, telur penyu tak boleh. Ada orang tanya, Ustaz, kenapa penyu tak boleh makan? Telur penyu boleh makan. Ustaz Azhaido jawab apa? Bapa susu makmu boleh minum, makmu tak makan. Ambil dia kena beza. Susu boleh minum, susu mak, tapi daging mak tak boleh kita goreng. Sama lah kita kata kias dia seumpama gitu. Jadi benda yang tadi dia kena tengok pada satu spesifiknya dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kalau dia tanya tak ada. Kalau dalam rancangan ketenteraan kita komando sebagainya boleh dikira darurat. Kalau ikut dia dua gini. Satu sistem kita bincang ni, orang yang berada dalam tentera tadi, dengan ada sistem tadi dah ditetapkan, dia tak boleh nak melawan, dia darurat pada orang itu di bawah sistem tadi, dalam keadaan dia tak boleh nak redha. Yang kedua, sistem itu, adakah sistem itu dikira darurat ke tidak? Pandangan saya tidak. Tapi orang yang berada bawah sistem, dia tak ada kuasa nak mengubah, tak kuasa nak lawan, tak ada kuasa apa, maka dia dalam keadaan terpaksa, dia dikira darurat sebab dia dipaksa oleh sistem dan tersebut. Tapi dia kena tak boleh redha dalam hati dia. Tapi sistem yang sengaja tiba-tiba awak makan pula. Kita bawa balik sirah Nabi. Nabi tak ada paksa sahabat makan benda-benda pelik jadi kuat. Nabi latih dengan ibadah, latih dengan riyadhah, dan latih dengan kita kata ketaatan jadi kuat. Jadi benda sistem tadi bergantung kepada negara, itu perbincangan panjang pula. Tapi orang yang berada tadi, dia dikira darurat sebab dia tak boleh buat apa. Melainkan kalau dia dah nak tinggalkan perkara tersebut, tinggal. Tapi kalau bagi dia tak nak tinggal, dikira dalam keadaan sebab apa? Sebab bukan tentera tadi satu benda yang haram. Tentera satu tugasan yang mulia nak jaga keselamatan. Cuma terdapat ada sistem yang mana serta-serta tertentu yang benda tadi ada pertikaian ulama, dia daripada benda kecil tapi dia melibatkan benda yang darurat, maka dia terpaksa pada konteks itu dia ikut dalam keadaan tak redha lah kita kata. Jadi di situ dua pembahasan. Sistem satu, yang kedua orang tadi. Orang tadi yes darurat, sistem tadi tak darurat kita kata dalam melaksanakan perkara-perkara tersebut. Wallahu a'lam. Ada nak tanya? Tak ada. Ada mudah-mudahan kita cuba apa pastikan makanan kita halal. Sebab tadi jelas kadang-kadang kita doa tapi kita takut doa kita tadi menyebabkan tak diterima oleh Allah kerana punca makanan tadi yang dibimbangi ada perkara-perkara sumber yang haram. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan kita daripada benda-benda yang haram tadi, agar kita badan kita ini dalam keadaan yang sumbernya halal dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kira sekadar itu saja
Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang silap yang kurang itu datang daripada kelembahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala